muttaqiina fiha, duduk atas pelamin-pelamin. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, tak tengok matahari, maksudnya tak rasa panas sangat dan tidak rasa sangat, suasana yang cukup nyaman. Kalau orang-orang yang berada di kutub utara ataupun di barat, tuan-tuan, kita duk tengok orang-orang duk min salji, seronok nak min salji. Kalau aku duduk sana nak bawa ayam gula, makan air kacang free. Tapi kita tanya kawan-kawan kita yang mengaji, entah tahu saya, kami duduk sana, duduk tension, bila Allah nak habis belajar ni nak balik, tahu apa? Nak balik boleh tak tahan duduk sana. Pernah dia kata satu hari dia duduk kayu basikal dia tahu, tiba-tiba main angin sampai kering, rebah terus dia tahu. Muncullah orang putih tu baik, keluar ambil dia masuk, pasap, lega balik tu. Apa seronok sangat, maksudnya terlalu sejuk. Ada tempat yang terlalu panas, tapi dalam syurga sejuk tak, panas pun tidak. Dan tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut bila syurga ni terlalu banyak nikmat lah, dengan makanan, dengan pakaian, dengan bidadari, keseronokan yang tidak terhingga. Bila disebut azab api neraka, kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukazzibun. Panasnya neraka, manusia neraka ni bila terlalu panas teringin nak keluar, tapi bila mereka teringin nak keluar, lalu ditenggelamkan semula ke dasar api neraka, lalu dikatakan kepada, nah, rasa ambillah azab api neraka yang kamu dulu tak percaya. Siksaan yang amat dahsyat. Maka sebab itulah bila kita teringat akan syurga ni, tak boleh nak lena. Kalau duduk tidur tak terjaga sikit, tidur sekejap lagi ya. Tapi bila digambarkan tentang nikmat syurga, orang akan bangun terus. Bangun pergi ke bilik air untuk mandi, untuk berwuduk dan terus menunaikan ibadah. Begitulah bila teringat nak tidur sah, teringat akan kedahsyatan api neraka ni, orang tak jadi nak tidur. Sebab itulah disebutlah kita kena ingat selalu syurga. Orang yang ingat syurga, dia akan bersemangat untuk nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingat syurga, dia akan bersemangat untuk terus berjuang mendaulatkan syariat Allah di atas muka bumi. Berapa ramai para sahabat yang sanggup mati di medan perang. Kenapa? Mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah bila teringat api neraka, manusia gerun untuk nak melakukan maksiat dan dia tidak mahu tertinggal walaupun satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-14, ingat syurga, ingat neraka. Yang ke-15, sentiasa menghadiri majlis ilmu. Sentiasa menghadiri majlis ilmu kerana ilmu dapat menghidupkan hati. Dan kemungkinan seorang amil, yakni amilin itu, apabila mendengar satu perkataan dari seorang alim yang ikhlas dan benar, maka kalimah tadi akan menggerakkan dia untuk tempoh setahun ataupun sepanjang usianya. Subhanallah. Memanglah tuan-tuan, kita tengok orang yang mengaji ni, hati dia hidup. Sebab tu orang mengaji ni tuan-tuan, kita sebut apa? Sebut tentang kelebihan membaca Quran, dia balik baca terus. Kelebihan tentang ibadah sunat, dia boleh. Kelebihan orang datang bersembahyang berjemaah ke subuh, kemudian dia beriktikaf sehinggalah masuk duha, maka dia akan mendapat ganjaran sekali umrah. Bagi itu dibuat terus. Bila sebut tentang kelebihan sedekah, derma, dia keluar dia. Setengah muslimat siap bawa handbag lagi. Ada di Masjid Keladi tu. Dia kata, ustaz, biar duit kau orang curi lah ni. Loh, kau bawa handbag bawa mai ke masjid ni, orang nak mayang. Loh, kami bawa, dia kata. Sebab nanti ustaz nak minta derma senang, kami nak pergi nak tengok. Semangatnya. Bukan setakat kita orang lelaki main masjid pakai baju pagoda, pukit tak ada. Bawa pakai apa? Nak main semayang kan? Nak pergi pasar, kotlah kena bawa duit. Tapi muslimat bawa handbag. Kenapa? Setiap malam, setiap hari dengar tentang kelebihan ni. Kenapa? Hatinya hidup. Hatinya hidup. Bila datang sentiasa datang ni. Dan disebut sini,
orang yang datang ke majlis ilmu ni, lebih-lebih lagi pejuang Islam, amilin, kadang-kadang dengan satu kalimah saja terus terkesan di hatinya sepanjang tahun, kadang-kadang sampai seakhir hidup dia. Tentu tengok bagaimana Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin, orang yang mata pun tak nampak, lumpuh atas kursi, tapi kata-kata dia yang bersemangat. Berapa ramai anak-anak muda yang syahid, bersemangat untuk syahid. Kenapa? Kalimah-kalimah yang keluar daripada Syekh Ahmad Yasin. Begitulah kalimah-kalimah yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan berapa ramai orang-orang yang sanggup syahid ni. Tu sebab tu ada seorang sahabat tuan-tuan, dia jadi driver Tok Guru Siddiq Nur, dia cerita. Tapi dalam waktu dia kereta tu, Tok Guru bagi semangat, dia sanggup pergi berperang. Kenapa? Dia bukan orang ustaz, tapi driver Tok Guru Siddiq Nur. Semangat bila sebut buat jihad, cukup bersemangat. Kenapa? Itu pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang kalau anda duduk di Kelantan, Tuan Guru ni Abdul Aziz ni orang yang ikhlas, almarhum, kata-kata dia, nasihat dia, kalau kita ni dengar nasihat dia tuan-tuan, kalau kita terlibat dengan perkara yang haram, bila dengar dia, walaupun ucapan dia tu keluar daripada kaset yang kita pun tak nampak tu, tapi Allah kerana keikhlasan yang keluar daripada lidah dia tu, kita akan, ya Allah, aku ni terlibat dengan maksiat. Sebenarnya Tok Guru kata tak boleh. Kalau kita ada kenderaan kita mestilah kenderaan yang halal, tidak terlibat dengan riba. Dan kereta tu mestilah kereta yang dibayar penuh, bukan kereta piang. Jangan orang tu jangan main. Siapa main duduk semayang, tapi kereta dia kereta tak bayar. Orang nak tarik tak boleh sebab dia siapa abang ni tarik main. Betul. Dia tak jaga tu. Tapi orang yang dengar kuliah Tok Guru, dia tak boleh. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Orang yang nak ibadat ni mestilah beribadat dengan keadaan bersih. Bersih ni bukan cermat, sembahyang yang cermat bukan sekadar cermat dari segi perbuatan dia, perkataan dia, tetapi cermat dari segi rezeki dia. Maka dia akan jaga seluruh pendapatan dia, biar kenderaan dia, pakaian dia mestilah yang halal. Kenapa? Kata-kata nasihat daripada guru yang ikhlas. Tepatlah firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama ni dia takut. Allah sebut ni, yang takut kepada Allah adalah ulama. Sebab itulah kita ni nak pilih pemimpin, mesti pilih pemimpin di kalangan ulama. Karena ulama ni takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi pernah doa, Rabbana la tusallit alaina bizunubina man la yakhafka la yarhamuna. Hai Tuhan, janganlah disebabkan dosa-dosa kami, kamu biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tak takut kat kamu dan tak reti kesian belah terhadap rakyat. Rakyat tak ada rumah, siapa suruh hampa tak ada rumah? Rakyat tak ada kerja, siapa suruh tak ada kerja? Rakyat barang mahal, tak payah beli. Dah mahal tu, dia tak ada simpati. Ini pemimpin yang tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemimpin yang takut sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu sangat takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga di peringkat awal dia sanggup pergi bekerja. Sedangkan dia jadi Perdana Menteri, khalifah pergi bekerja. Kenapa kerja pergi susu? Kan kamu Perdana Menteri, khazanah negara banyak, kunci peti besi di tangan kamu. Tak boleh, itu harta negara. Ini aku nak sarah anak bini aku, dia terpaksa pergi dia. Sehinggalah para sahabat bermesyuarat, kita tak boleh benarkan khalifah pergi berniaga. Mana boleh, khalifah nak pergi susu ni. Bermesyuarat, ambil sedikit peruntukan kerajaan, bagi pada khalifah. Wahai khalifah, kamu boleh ambil sikit ni harta ni, ambil untuk keperluan. Dia pun ambil sikit lah. Ambil sekadar keperluan. Ini apa? Dan dia pernah sebut, aku bimbang di hujung negara ada unta yang tersepit, di akhirat dia akan dakwa aku. Kenapa? Aku tak sediakan jalan yang sempurna untuk ni pemimpin yang takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapa? Lepas tu bagaimana Nabi
oleh para sahabat. Bila para sahabat tak ada, maka sepatutnya orang pilih ulama. Barulah ulama ni takutkan Allah, barulah dia akan bagi keadilan simpati pada rakyat. Tapi kalau pilih ikut dan lu tanggung sendirilah. Firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, dan berkatalah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan kita selalu, Allah selalu ajak doa kita pun di hujung-hujung ni selalu kita, rabbi zidna ilma warzuqna fahma, wa Tuhan tambahlah kami ilmu dan berilah kami kefahaman tentang hukum agama. Tambah ilmu saja tak cukup, kena Allah mafaqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Tuhan tolong faqihkan kami tentang agama. Agama ni bukan setakat nak sembahyang, puasa, zakat, haji saja, tapi faqih tentang hukum hakam berpolitik. Jangan faqih tambah buat sembahyang jaga, buat politik tak apa. Pi lalu Ustaz, saya ingat tahun ni tak mengundi jangan. Tu tak faham. tak faham agama. Jadi sentiasalah tuan-tuan. Al-Imam Ar-Razi sebut dalam kitab dia, antara kemuliaan orang yang menghadiri majlis ilmu ialah yang pertama, dia akan dapat kelebihan menuntut ilmu. Kan Nabi katakan, kun aliman au muta'alliman au muhibban au muhibban au mustami'an. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamisata fatahlik au kama qala. Nabi kata, jadilah orang alim, sebab orang alim ni hebat. Kelebihan dia, doa dia, dosa dia diampunkan. Semua para malaikat, hatta ikan-ikan pun doa, ya Allah ampunkanlah dosa ustaz ni. Kenapa? Dia menyampaikan ilmu. Para malaikat sama telah lah. Para malaikat, semua makhluk doa tu kelebihan. Kalau tak boleh, jadilah muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Buat kitab, pegang pen, ini muta'alliman. Tak ada kitab kan, kitab mahal RM40, Asro RM120. Kitab mahal tak beli, tak apalah. Jadilah yang ketiga musta'an, sambil tu sanak dengar, sanak Lenin tengah pejam-pejam mata lena sambil, tak apa, mustami'an, kelebihan ada. Au muhibban, atau jadilah orang yang kasih kepada orang majlis ilmu. Jangan jadi yang kelima, celaka Tuhan kata. Jadi orang yang dapat main majlis ilmu, dia jadi muta'alliman, dapat kelebihan muta'alliman. Yang kedua, yang ketiga, dapat hapus dosa. Dosa kita banyak, main duduk dalam majlis ilmu ni, Allah hapuskan dosa kita. Lepas majlis ilmu tu, sebab tu orang yang balik daripada ilmu, hati dia bersih. Orang mudah-mudah ditegur. Tapi kalau tak menghadiri majlis ilmu tuan-tuan, jangan duk pergi tegur lah. Dia mai semayang tuan-tuan, dia mai semayang, buat tak betul kita tegur. Assalamualaikum Syekh, entah apa tu, dia jegir kita. Sini tak berlaku tuan-tuan. Kalau di muka tuan-tuan cuba tegur, yang main sabar. Kita ni habis tanda duduk mengaji ni, orang duduk mengaji ni insyaAllah tu. Tapi hak jenis tak mengaji, jangan duduk pergi tegur dia lah. Kemudian kalau kita ni keluar daripada rumah kerana nak menuntut ilmu, maka Allah akan turunkan rahmat kasih sayang ke atas kita. Semuanya sihat, ketenangan, kelapangan, kerezeki dan sebagainya. Kemudian duduk dalam majlis ilmu, akan turun lagi malaikat kan. Malaikat akan buka sayap dia. Akan dibuka, akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu kepada mereka. Kemudian dia akan dapat pula habuan daripada duduk dalam majlis ilmu. Banyaklah kelebihan-kelebihan lagi. Kemudian andai kata orang yang datang tu, selama mana dia duk mendengar majlis ilmu tidak lena, maka dia ditulis sebagai melakukan ketaatan. Duk buat taat. Malaikat sedang ni melakukan ketaatan. Dan seterusnya, andai kata yang datang tu ahli maksiat, dia ahli maksiat, kaki nama ekor kaki judi, tapi bila dia duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah itu akan jadi wasilah kepada dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul lah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi ahli majlis ilmu. Insya-Allah orang yang jadi ahli majlis ilmu tidak akan futur. Sama ada dia ni tuan-tuan, orang yang
sentiasa orang yang ahli ibadat, insya-Allah dia tidak akan berhenti. Ahli Jumaah, insya-Allah. Kalau dia tu jenis orang yang amilin, petugas pejuang-pejuang Islam, kalau dia sentiasa duduk dalam ilmu, mailah apa sekali cabaran, insya-Allah dia tidak terhenti, takkan lari meninggalkan perjuangan Islam yang suci. Kenapa? Sentiasa menghadiri majlis ilmu. Hak kita tengok haduk lari, haduk foto tak mau Ustaz, letih tak dapat apa pun, dah menang ni orang lain dapat jawatan, saya tak dapat jawatan apa pun, nak berhenti. Kenapa? Tak duduk dalam majlis ilmu. Seterusnya, menerima Islam secara keseluruhan. Menerima Islam secara keseluruhan tanpa mengabaikan sedikit pun kesemua cara yang demikian akan menjamin kelangsungan amalan yang berterusan hingga ke akhir hayat dan hingga berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Jangan ikut perangai setan, kerana setan itu musuh kamu yang terang nyata. Berarti Islam ni merangkumi aspek ibadah, muamalah ekonomi, munakahat perkahwinan, jenayah, undang-undang jenayah, termasuklah siasah kenegaraan tu Islam. Islam ni bukan sembahyang puasa zakat, dia termasuk dalam siasah. Dan siasah ni tonggak utama. Betul Nabi SAW duduk di Mekah, senang lena duduk di Mekah ni, boleh sembahyang, boleh puasa. Mekah lagi nak ibadah haji lagi senang. Apa? Kaabah duduk sebelah rumah. Tapi Nabi hijrah ke Madinah untuk nak dapat kuasa politik. Nak sebutnya itu agenda utama. Agenda utama Nabi kita SAW. Tiba-tiba orang Islam tak mau politik, mengundi pun tak mau. Kemudian yang ke-17, melakukan muhasabah diri dan mengkaji setiap masa. Melakukan muhasabah ke atas diri dan mengkajinya setiap masa. Cara yang demikian akan dapat mengenal pasti kelemahan diri sejak dari awal lagi, yang membolehkan mudah untuk diobati. Kita ni kena, sebab tu dalam istilah moden dia sebut sebagai postmortem. Kita ni tuan-tuan duk buat kuliah ni, IJK masjid kena buat postmortem. Postmortem tengok dari segi kehadiran kita. Tapi kita banyak dah duk tengok dana, tengok buat kuliah ni untung kau rugi. Banyak duk fikir ambak tu kuliah bayar kat ustaz 200 contoh, kita punya kutipan 100, rugi ni. Boleh buat kuliah rugi. Jangan bigat tu tuan-tuan. Postmortem jemaah postmortem antara lah, selama kita buat kuliah ni, jemaah kita ni semayang betul tak betul ya? Soft dia lagu mana? Soft dia lagu mana dia tengok. Kemudian dia main masjid ni duduk depan ke duduk belakang? Ada satu masjid tuan-tuan, pagi-pagi dia suka duduk tiang belakang tu. Kita pintu sini, kita nak lalu depan, memanglah sengah kata line ni satrah. Walaupun line ni satrah, tapi kita tak gamuk nak lalu. Sebab Nabi kita, kalau kamu tahu keburukan melintasi orang semayang, kamu sanggup tunggu sehingga 40 tahun. Jadi kita tak gamuk nak lalu dengan orang semayang ni. Tapi anak satu tu nak tegur. Jadi kita kena main masjid ni duduk depan. Sebab para malaikat bila masuk masjid terus duduk di sah hadapan. Duduk belakang tu tahu sebenarnya tak sebut lagi kata sangat. Duduk sah hadapan. Bila kita main-main duduk sah depan, orang main kemudian tak ada masalah lah. Jadi insyaAllah tengok perubahan-perubahan tu postmortem. Kita buat ceramah besar, postmortem. Kita buat solat Jumaat, kita buat postmortem. Kita buat jamuan pada hari Jumaat, kena buat postmortem. Termasuklah ibadah-ibadah kita, kehidupan kena postmortem. Hari ni Sayyidina Umar malam-malam dia akan postmortem. Hei kaki, hampir jalan mana? Hei lidah, hang cakap apa hari ni? Hei tangan, hang buat apa hari ni? Itu postmortem. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Wal tanzur, tilik, tenung tilik apa yang kamu nak buat untuk lighadin. Apa maksud esok ni? Esok ni adalah akhirat. Akhirat tu disebut sebagai esok.
Kenapa? Menggambarkan akhirat ni adalah barang segera, akan berlaku bila-bila masa. Lepas tu disebut esok. Dan bila sebut esok, orang akan buat persiapan. Sopa kenuri tuan-tuan. Kenuri bila? Esok. Bila kenuri esok ni, semua dia punya listing dah. Jemputan, kemah, lembu, APA system, semua dah siap dah. Kenuri esok, kemah mana? Oh, kemah tak telefon lagi. Lembu tak cari lagi. Kenuri apa lagu tu, nama tu? Tak persiapan. Betul lah orang kiamat ni. Allah sebut kiamat ni esok. Jadi cuba apa yang kamu buat untuk persiapan kiamat nak esok dah. Kalau kita buat pelihara tadi, esok mengundi. Hari ni apa? Culur lagi. PLK lagu mana PLK? Daftar. Tak buat apa lagi saya. Letih lah tu. Nak buat persiapan tuan-tuan. Kita tuan-tuan, hari ni umum menang pelihara ya. Esok buat persiapan dah untuk PRU 16. Buat persiapan siap dah untuk PRU 16. Kenapa? Persiapan. Begitulah dalam akhirat Allah kata wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Cuba kamu tenung tilik apakah persiapan esok nak kiamat dah ni, ataupun tuan-tuan kita nak mati esok. Orang nak mati tahu dah tuan-tuan mati. Tahu kalau doktor, kalau orang hak sakit tuan-tuan, kalau doktor ada doktor ni mesti pada pengalaman saya doktor ni, pakcik ni yang boleh hidup seminggu saja lagi. Bukan tuan-tuan? Baliklah, balik buat persiapan. Kenapa? Nak tahu seminggu. Ni bukan nak seminggu tu, nak esok saja. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah 19 bulan ni kita akan mengundi. Mengundi ni hukumnya fardu ain. Siapa sembahyang, sembahyang ni boleh agak kita kata bini kita, mak hang tolong sembahyang subuh hari ni aku tak larat, tak boleh. Mak hang pun kena sembahyang, pak hang pun kena sembahyang, fardu ain. Samalah mengundi tuan-tuan, fardu ain. Jangan tinggal. Apa dalil dia? Dalil dia bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaibiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan nak masuk Mekah tak boleh, disekat. Kemudian dihantar Sayyidina Osman untuk berbincang. Tiba-tiba Sayyidina Osman ditangkap. Lalu para sahabat buat bai'ah ridwan nak pergi perang. Orang kafir takut nak perang. Akhirnya mereka datang hantar utusan untuk runding dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam rundingan itu berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Antara isi perjanjian Hudaibiyah, Muhammad hang tak boleh masuk Mekah tahun ni, kena balik dulu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi meraihkan perjanjian politik yang sangat penting ini, politik yang sangat penting ni, Nabi sanggup tahallul ihsar nama dia. Nabi dah ihram dah pakai ihram, dah nak ihram, tahallul ihsar. Sanggup tahallul ihsar. Kenapa? Nak meraihkan perjanjian politik tu. Tu dalil dia bahawa mengundi ni wajib. Yang kedua, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, jenazah Nabi diuruskan. Waktu nak ke bumi jenazah ni hanya diuruskan oleh Sayyidina Ali dan ahli bait saja. Sahabat-sahabat yang besar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman pergi mengundi nak pilih antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman dan Abu Ubaidillah. Undi. Akhirnya dipilihlah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Inilah ijtihad para sahabat menyatakan bahawa memilih pemimpin ini lebih utama daripada mengebumikan jenazah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, siapa yang tidak mengundi bererti dia mengundi orang kafir untuk memerintah negara. Faham tuan-tuan? Kita ni kena mengundi supaya kerajaan Islam kita ni memerintah lagi. Tapi kalau kita tak mengundi, maka kita telah mengundi orang lain untuk menguasai negara. Ingat, pastikan kita, anak-anak kita, panggillah tuan-tuan anak-anak kita supaya dia balik, tunaikan tanggungjawab kita. Pastikan kita pilihlah kerajaan Perikatan Nasional. Jangan pilih hak lain tuan-tuan. Hak lain dah teruk dah kan. 60 tahun pun teruk, 22 bulan pun teruk dah. Yang ni yang terbaik yang kita pilih inilah. Dekat pelihara kena abang jelas anu. Tak boleh duduk sini-sini dah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak ambil hari Jumaat, berkat hari Jumaat, berkat mustajab doa lepas majlis ilmu tuan-tuan, kita doalah moga-moga Allah selamatkan negara kita daripada jatuh ke tangan orang kafir insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين والمبتدعة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم ربنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.